Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang ke channel aku, Eddie Fazli. Jadi, kalau korang masih baru dengan channel aku menyediakan konten-konten berkenaan dengan unpacking mainan-mainan untuk abah-abah, terutamanya Pokemon Trading Card Games dan juga speed paint lukisan yang aku buat, terutamanya Pokemon dan kartun lah. Jadi, hari ni aku nak memperkenalkan satu segmen baru iaitu PPP. PPP ni bukannya PPP Kalpis tu, tetapi PPP aku membawa maksud perkongsian melalui pendapat dan pengalaman. Jadi konsep video ni lebih berilmiah dengan aku membincangkan topik-topik yang boleh aku kongsikan sebagai seorang arkitek, artis ataupun pelukis, pengguna iPad Pro, kolektor Pokemon Trading Card Games ataupun player Nintendo Switch. Jadi kalau korang ada topik-topik yang nak aku bincangkan, korang boleh komen kat bawah. Dan kalau korang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik subscribe kat bawah ni. Support channel aku guys. Jadi hari ni aku nak kongsikan dengan korang cara untuk buat duit dengan melukis secara online. So disebabkan ketika aku upload video ni tengah hangat dengan isu COVID-19 ataupun coronavirus, memandangkan korang dah tengok video aku ni, aku pun nak bagi nasihat sikit lah supaya korang kekalkan jarak di tempat awam, iaitu 1 meter dengan orang lain, sentiasa cuci tangan, elakkan kawasan sesak dan orang ramai. Yang paling penting sekali, duduklah dekat rumah diam-diam. So korang boleh tonton video aku, boleh tengok semua video-video aku, support channel aku. Jadi kita mulakan dengan pengenalan tentang Fiverr. Jadi ini Fiverr, website dia fiverr.com, macam aku tulis kat atas ni. Dan Fiverr ni adalah satu platform untuk korang buat duit dengan menyediakan servis yang korang boleh bagi output ataupun produk dia dalam bentuk digital ya. Jadi macam aku scroll kat bawah sikit, ini dia antara popular professional services yang korang boleh provide lah, macam logo design, WordPress, voice over, presentation whiteboard, social media, SEO, illustration, translation, data entry dan book covers. Ni antara yang popular lah, tapi kalau korang tengok dengan lebih detail kat sini, dia ada logo under graphic design ni, ada macam-macam lagi, dan aku selalunya akan stay di bawah art and illustration lah. Kita ada digital marketing, kita ada writing, translation, video animation, music and audio, programming and tech, business, lifestyle dan industries. So dia punya dunia dalam Fiverr ni sangat besar. Korang boleh buat duit dari pelbagai segi yang korang mahir lah. Macam aku memang melukis, so memang aku banyak provide servis melukis dalam Fiverr ni lah. Dan sebelum kita pergi dengan lebih detail, aku nak ucapkan terima kasih kepada akun Api sebab kenalkan Fiverr ni dengan aku. Dan Fiverr ni banyak membantu aku ketika aku sesak lah. Sebab bila aku buat duit kat Fiverr ni, aku tak keluarkan duit terus, aku biarkan dia kat situ. Jadi bila aku sesak atau aku terdesak, baru aku keluarkan duit dia. Dan duit dia dalam USD. Itu yang buat dia lagi menarik. Dan terima kasih kepada Yanun, member aku yang belanja aku muzik latar belakang untuk video aku kali ni. Dan untuk pengetahuan korang, Yanun ni juga adalah Fiverr seller. Jadi aku akan letak link dia orang kat dalam komen kat bawah kalau korang nak tengok page dia orang. So thank you guys. Okay, so untuk kita pergi secara kasarnya, kita pergi ke page aku dulu untuk korang tengok macam mana Fiverr ni berfungsi. Okay, Eddie Fazli tak ada, tapi kau boleh tulis username. Cari aku, itu dia aku, nampak? So ini adalah kedai aku ya. Ini adalah servis yang aku provide. Dan dalam dunia Fiverr ni, kita panggil servis ni sebagai gigs. Bukan Ryan Gigs Manchester United tu, tapi gigs sebagai services lah. Jadi ini antara part services yang aku provide. Dan ini adalah aku punya pengenalan diri lah. Ada gambar aku, nama aku, ada macam mini description, dan ni reviews yang telah orang tinggalkan untuk aku, detailing aku, description aku, languages, skills dan education. Ni review-review
yang telah orang letakkan untuk aku lah. Dan ini services yang aku provide. Aku ada sediakan pelbagai servis melukis tetapi dari segi style yang berbeza, iaitu artwork for cover single dan album, architectural sketch untuk building, cute pattern dengan logo dan fan art cartoon. So kalau kau nak tengok yang lebih detail, kita klik kat salah satu gigs aku. Ni kita punya point of view sebagai seorang klien lah. Ni bila klien tengok, ini yang dia akan tengok kat kedai ataupun servis aku lah. So ini aku punya general. Dan untuk pengetahuan korang, dekat Fiverr, I will do ni adalah satu perkataan wajib. So korang tak boleh kacau. So korang hanya boleh letak belakang ni je, artwork for cover single lah ataupun album. So ini aku punya servis yang aku provide dalam 3 package yang berbeza, iaitu basic $20, 20 USD dolar tau. Untuk simple artwork, cover only, black and white, 7 hari delivery. So kita ada standard $35, ada black and white colour, 6 days delivery, dan premium $50, 5 hari, dan ada soft file lah. So ini cara untuk korang macam tarik perhatian customer korang lah, macam mana korang nak buat. Dan korang tak boleh letak terus harga tinggi tau, sebab korang nak pancing orang tengok. So ini aku punya contoh-contoh gambar yang aku buat. Ini lukisan sedia ada yang aku letak ketika aku nak berniaga dulu. Contoh-contoh lukisan aku. Dan ini adalah artwork yang aku dah berjaya buat dengan customer-customer aku lah. Dan ada review sekali, nampak tak? Ni. Dan macam-macam lagi lah. So macam aku cakap tadi, bila korang letak package-package, korang boleh pancing orang untuk tengok harga korang dengan lebih murah. Nampak tak? Starting at 20. Padahal aku ada 3 package tadi kan. So harga murah tu boleh pancing orang untuk klik korang punya page. Macam ni lah. Kalau korang dah nampak, kita boleh pergi dengan lebih detail lah. So untuk korang start buka kedai ataupun provide service dekat dunia Fiverr ni, korang kena sign in dulu lah. Itu penting lah. Semestinya korang kena ada account dulu. So korang kena join lah. Macam aku dah ada member. So aku dah ada idea aku. So kalau korang nak lagi mudah, aku akan bagi link kat bawah. Dan link tu datang dari aku. So macam kiranya aku refer korang untuk join Fiverr lah. So korang boleh klik kat link tu dan boleh register melalui link tu. Dan kalau korang register melalui link tu, aku akan tolong sebaik mungkin untuk bantu korang buat services. Sebab bila korang join under aku, korang dah kira downline aku lah. So kalau korang nak ada referral dari aku, korang boleh klik link kat bawah. Aku akan letak dalam description aku. Korang just klik link tu dan sign in menggunakan link tersebut. Okay, so bila korang dah login, korang akan dapat page korang sendirilah, tapi tanpa active gigs ni lah. Bayangkan tak ada active gigs ni. So korang perlu letak gambar korang, letak description korang, detailing, apa-apa skill yang korang nak letak, ataupun link-link yang korang nak letak kat page korang lah, termasuklah education. Jadi macam aku letak gambar aku lah. Aku cadangkan jangan letak gambar slipper ke ataupun tak ada gambar. Sebab bila korang nak berniaga dekat Fiverr ni, korang kena sedikit profesional lah bagi aku. Kalau korang nak letak lukisan korang sebagai profile picture pun aku rasa okey lah. So bila korang dah buat page korang, kita akan buat gigs lah. So kita akan go to macam mana proses nak buat gig. Kita klik create a new gig. Okay, ini adalah page bila korang start nak buat gig. Jadi apa yang aku nak kongsikan sekarang adalah point of view aku sebagai seorang pelukis. Tapi kalau korang nak sediakan servis selain melukis, korang masih boleh refer video ni. Cuma konsep dia akan berlainan sikit lah. Kau akan tengok lah go to melalui item-item dan kategori dia. So macam ni sekarang ni, I will do something I'm really good at lah. So I will, contohnya lah, I will draw in cute version. Contoh aku buat ini adalah servis yang aku nak sediakan lah. So kategori dia adalah ganda graphic and design. Kalau kau buat music ke apa, boleh pilih lah graphic and design. So sub kategori dia, dia patut under illustration, portrait and caricature, dan ada lagi bagus. So illustration type, okay, kau kena pilih illustration type korang lah, macam portrait ke caricature ke, contohnya kartun lah sebab aku nak buat kartun comel kan. So freestyle drawing, realistic, bla bla bla, ni kau pilih lah. Macam aku rasa aku lebih ada freestyle drawing. So search tag ni adalah tag text, kau hanya boleh letak 5 saja tag. So, contohnya kartun, character, ni adalah keyword untuk korang pancing bila on search lah. Caricature, character design lah. Ni contoh lah Save and continue. Okay, so kau pergi ke item kedua.
Okay, scope and pricing. Ini adalah scope and pricing dia. So awal-awal dia bagi basic saja, tapi kau boleh sebenarnya, walaupun kau baru start, kau boleh buat 3 jenis, iaitu basic, standard dan premium. Dan di sinilah kau kena letak harga dan jenis package kau lah, macam kau tengok video aku tadi kan. Aku tak nak tunjuk detail kat sini sebab banyak sangat nak tunjuk. Tapi kau boleh faham lah secara kasar kat sini. Kalau kau tak faham, kau boleh komen kat bawah ataupun PM aku directly di IG ataupun Facebook aku. Aku akan tolonglah sebaik mungkin. Lagi-lagi kalau kau orang register, dia ada link aku lah. Yang tu memang kau akan support sepenuhnya lah. So ini antara gig extra yang kau boleh provide lah, detailing dia. Contohnya macam bila kau nak buat harga tertentu kat sini, kau boleh charge lagi. Kalau extra fast delivery, berapa cepat, berapa dolar kau nak charge. So ini antara detailing yang kau perlu take note lah. Dan bagi aku, bila kau start buat ni, jangan tamak. Mulakan dengan harga murah. Mungkin yang first ni, yang basic, kau boleh start dengan price $5. Tapi pastikanlah lukisan $5 tu memang basic habis kau bagi. Kau jangan terlalu takut dengan orang kat sini. So contohnya 5, 10, 15 ataupun 5, 10, 40 ke terpulang lah. Ini terpulang. Tapi yang pastikan yang first ni, awal-awal kau start, jangan tamak. Mulakan dengan harga murah. Sebab kau nak kejar quantity dulu. Kat sini kau nak kejar number of orders dan kau nak bagi orang review dulu kau punya page sebelum kau naik level lah. So aku tak buat detail. Aku akan buat satu package je dulu. Aku buat dia apa dulu untuk kau tengok dulu. Revision 1, 3 dia pun 1. So harga dia $5. Contoh kan. So save and continue. Boleh. Ni contoh So jangan ambil detail. So briefly describe your gig lah. So ceritalah tentang gig aku provide cara untuk melukis muka dengan comel tapi dalam bahasa Inggeris dan sebagainya lah. Untuk orang faham apa gig korang sebenarnya. Tapi tak perlu detail sangat pun. Cuba aku tambah SS. Okay, save and continue. Lemak. Kena 120. Sorry. Okay. So save and continue. Ini agak penting. Under requirements ni, korang perlu highlight apa yang korang perlukan daripada klien korang sebelum korang start kerja. Dan bagi aku, requirement ni sangat penting sebab bila orang order, kadang-kadang diorang tak bagi apa-apa pun. Diorang order dan klik. Jadi requirement ni akan jadi satu gate ataupun buffer untuk klien provide sebelum delivery times to start. Macam aku selalunya aku akan minta attach file ataupun gambar. Sebab aku nak diorang bagi gambar at least untuk aku refer lah. Dengan cakap lah, I need picture or brief to start. Contoh lah benda ni sangat bagus sebagai buffer korang. Okay, and then ni gallery. Dan gallery ni gambar-gambar lah. Gambar-gambar lukisan yang kau nak letak lah. So, macam aku tak pasti lah komputer aku ada gambar ke tak. Tapi kita letak satu gambar. Aku tak ialah gambar Pokemon aku ni. Okay, gambar Pokemon aku. Dan kita save and continue. Okay. So bila save, kau boleh publish lah. So since aku buat contoh je, aku tak nak publish benda ni. Kita pergi ke dashboard. Dan ini antara job aku yang tengah live lah sekarang. Macam ni nampak. Aku nak buat cover album. Due dia dalam masa 23 jam, 23 minit. Yang ni pula job yang tengah running sekarang. Nampak tak? Ini contoh dia. Ni aku dah buat order tadi sebelum aku start buat video ni. Dan klien tu tak bagi aku requirement yang aku perlukan. Nampak? Order not started. We are waiting for the buyer to submit the requirements. So benda ni bagus. So macam aku suka tangguh kerja aku. Dan kadang-kadang bila klien order dan benda tu terus masuk kat deadline korang, dan bila korang nak buat last minute, korang tak ada information tu, sangat bahaya tau. Jadi benda ni akan bantu korang untuk bagi buffer untuk korang check information tu ada ke tak ada. Macam ni dia bagi aku information dah. Tadi aku tak letak dulu, aku biar dulu. Esok baru aku klik lah. So ni custom order, aku charge $75. Bila korang dah buat korang punya gig kan, ni kita pergi ke gig aku preview contoh aku capture lah aku punya gigs. So bila korang dah buat, itu pentingnya keyword. Korang hanya perlu tunggu customer untuk datang. Ini agak tricky lah. Itu sebabnya korang kena buat harga murah. Aku dah buat harga $20 ni sebab aku dah ada banyak review. So bila aku dah banyak review, orang percaya kat aku. Itu beza dia. Tapi kalau korang baru nak start, kau kena start dengan harga yang murah. Macam dulu aku start buat job ni, aku letak basic $5, standard $15 tak salah aku, dan premium aku $30 ke $40 macam tu. Dan basic aku tu memang hitam putih yang basic gila lukis dia. Aku tunjuk contoh yang aku lukis $5. Ini adalah contoh job $5.
dulu. So benda ni senang sebab aku pakai iPad, so aku boleh trace balik setiap lukisan. Cuma stroke aku tu yang boleh bantu aku untuk jual dia sebagai lukisan lah. So jangan tamak. Bagi aku, konsep kad Fiverr ni mulakan dengan harga murah dan kejar kuantiti dulu. Kualiti tu korang boleh provide dekat harga yang premium, so jangan risau. So korang kena pancing orang untuk datang kat kedai korang dulu. Dan untuk pengetahuan korang, bila orang dah start order dengan korang, dia orang dah bayar sebenarnya tau. Klien tu dah bayar dan dia orang bayar kat Fiverr. Dan Fiverr akan hold duit korang dan hanya akan release duit tu bila korang punya job tu dah kira approve ataupun delivered. Aku sekarang dah jatuh level sebenarnya. Ni aku tunjuk korang Fiverr level. Okay, dekat Fiverr ni korang akan bermula dengan seller. Aku sekarang kat seller. Aku dah naik level lah sebenarnya. So ni requirement dia. Dan bila korang naik, requirement tu akan bertambah. Bukan requirement dan kelebihan tu akan bertambah. Nampak? Requirement dia akan lagi tambah dan benefit dia akan bertambah. Dan makin tinggi level korang, makin hebat lah korang sebenarnya. So lagi orang akan trusted kat korang. So pastikan korang buat job tu dengan teratur. Jadi aku akan tunjuk macam mana point of view dekat handphone ataupun apps Fiverr. So korang nampak kat sini. Okay, ini Fiverr aku. Alamak, termasuk message pula, sorry. Okay, ini home aku. Nampak? Sekarang aku dekat seller level aku, no level. Next evaluation, next month. So ada response time. So nampak, order completion aku 88% saja sebab aku dah pernah delay. Jadi benda ni sangat penting. So macam nampak ni, next level requirement. Untuk naik level, aku dah capai dah sebenarnya. Aku dah pernah naik level sampai level 2 dah. Tapi sebab aku selalu delay kerja aku, order completion aku ni affected. So dia jatuh turun terus slow balik. Itu penting. Kalau order completion sebenarnya on time delivery. Yang ni sebenarnya okey dah sebenarnya. So ini dari segi point of view apps. Kat sini kamu tengok personal balance korang, earning in March, setiap bulan punya average selling price, active order yang korang tengah ada, pending clearance duit korang dan sebagainya lah. Ini bagusnya ada Fiverr ni. So macam aku memang buat job aku melalui iPad Pro. So aku buat job aku dekat iPad Pro, aku lukis, aku install lah Fiverr dekat iPad Pro aku. So sebaik siap aku submit pakai iPad Pro aku. So aku tak pakai komputer langsung sebenarnya. Aku memang totally pakai iPad Pro aku sahaja. Jadi itu sangat efisien lah bagi aku. Kerja dia senang. Jadi bila korang dah siap delivery, kau akan dapat earnings lah. Ni contoh income aku. Aku share je lah income aku ni sebab tak banyak pun. Income aku ni adalah sepanjang aku buat Fiverr sejak tahun 2017 tak aku. Dan aku tak konsisten pun. Aku start betul-betul konsisten hujung tahun lepas. Okay, so bila korang dah ada duit, macam aku sekarang ni pending clearance kan. So korang boleh masuk ke available for withdrawal ni. Jadi bila korang dah ada duit kat sini, korang boleh keluarkan ke international account korang lah. Sama ada PayPal ataupun Payoneer. Jadi macam aku prefer Payoneer sebab Payoneer ni lebih straightforward dan macam account bank lah berbanding dengan PayPal ni. Dan salah satu sebab dia aku tak masukkan ke PayPal sebab aku takut aku terbelanja duit dekat eBay beli kad Pokemon. So agak bahaya lah kat situ kan. Jadi so bila korang dah keluarkan duit, dia akan pergi ke account bank yang korang dah set up lah. Macam aku pergi ke Maybank aku, so dia akan ambil masa yang sekejap dia tak silap aku masa tu, dalam 2-3 hari je. Jadi masa yang panjang nak tunggu adalah tunggu clearance fund ni. Ini yang masa 2 minggu tak silap aku. Jadi ada beberapa point yang bagi aku penting kalau korang nak kekal dapat job di Fiverr ni. Pertama, korang kena pandai layan customer korang dekat message. Setiap kali orang order, korang kena pandai layan dia orang kat sini lah. Kena pandai layan dekat inbox. Korang kena pandai borak apa servis yang korang boleh provide bila dia orang tanya lah. Itu penting bagi aku. Yang kedua, korang jangan letak harga yang melampau sangat. Aku memang highlight benda ni penting. Korang kena mulakan dengan harga yang murah. Kejar kuantiti dulu. Sebab bila korang dah ada kuantiti dan bila korang dah ada number of reviews, itu yang akan nampakkan korang punya servis dan page tu lebih meyakinkan lah. Ketiga, korang kena tepati masa. Bila delivery tu 3 hari, pastikan job korang settle dalam masa 3 hari. Jangan tangguh. Aku dah pernah kena banyak kali sampai kacau aku punya level. Dan keempat, bagi aku yang ni paling penting, kalau boleh setiap kali bila korang dah deliver kerja korang, minta klien untuk review job korang. Sebab bila klien tinggalkan review job korang,
korang boleh tinggalkan review untuk klien tu juga tau. So it's a win-win situation. Dan bagi aku review ni boleh tolong bump page dan servis korang ke muka depan website Fiverr. Ini pendapat aku lah, aku rasa macam ya. Sebab setiap kali bila aku dapat review je, akan ada job lain masuk. Dia macam berantai tau, aku tak tahu kenapa. So kalau korang tak faham apa yang aku terangkan kat video ni, korang boleh komen kat bawah. Aku akan cuba sebaik mungkin untuk tolong korang, especially kepada mereka yang register under nama aku ataupun under link aku kat bawah tu. Yang tu memang aku akan tolong sebaik mungkin. Dan jangan lupa like video ni. Korang boleh share kat kawan-kawan korang yang tengah cari duit, especially yang tengah terperap kat rumah sekarang ni. Dan kalau kau nak tinggalkan komen pun boleh tinggalkan komen kat bawah. Kalau kau nak komen cakap aku handsome pakai spek ke, pakai topi ke, muka aku macam pekin ke, macam enjoy ke, boleh je komen kat bawah. Aku tak kisah, sebab benda tu boleh bantu engagement video ni. Dan yang paling penting, kalau korang belum subscribe channel ni, klik subscribe kat bawah ni. Support channel aku. Kau boleh tengok macam-macam jenis video kat channel aku. Ada mainan Abah, ada speed pay dan segmen terbaru kita PPP. So, thank you guys dan kita jumpa lagi dalam next video. Muat sikit.